Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ada harapan, ada sinar harapan kepada Khairy Jamaluddin untuk dapat masuk semula ke UMNO. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya pendapat anda, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Khairy Jamaluddin masih lagi relevan untuk parti UMNO? Patutkah Khairy Jamaluddin diberikan peluang untuk masuk semula ke UMNO? Dan apakah kelebihan sekiranya Khairy Jamaluddin boleh bersama dengan UMNO semula? Ingat satu ketika dulu, Khairy Jamaluddin merupakan antara calon Perdana Menteri untuk Barisan Nasional UMNO kerana beliau mempunyai satu karisma, satu pengalaman, satu kelayakan untuk menjadi Perdana Menteri, the next Prime Minister of Malaysia, prospek daripada UMNO. Ya, tapi akhirnya Khairy Jamaluddin telah dilucutkan keahlian. Tapi tiba-tiba baru saja sebentar tadi saya telah menerima satu keputusan ataupun satu pengumuman yang amat penting yang memungkinkan Khairy Jamaluddin mungkin boleh menjadi ahli masuk UMNO semula dan sekali lagi untuk menjadi calon Perdana Menteri. UMNO sedia memberikan peluang kedua kepada bekas ahli. Bekas ahli termasuklah Khairy Jamaluddin lah, beri peluang kedua. Wow, ini memang cukup menarik. Saya fikir kalau ini memang betul terjadi, Khairy Jamaluddin antara orang yang patut dipertimbangkan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Jalaluddin Alias berkata, parti itu bersedia untuk menerima bekas pemimpin dan ahli parti yang telah disingkirkan sebelum ini. Jalaluddin yang juga adalah pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan berkata, ini kerana ada di kalangan mereka yang telah disingkirkan selepas proses pemutihan mahu menjadi ahli UMNO semula selepas melihat keadaan parti itu pada ketika ini, kata beliau. Di Negeri Sembilan, Setiausaha UMNO Negeri dan bahagian sudah pun diarah untuk membuat tapisan setiap permohonan yang dibuat bagi memastikan mereka yang masih mempunyai kecenderungan dan kesetiaan kepada parti untuk diambil semula sebagai ahli, kata beliau. Beliau juga turut menambah, Jalaluddin juga turut menambah, beliau berkata proses pemutihan dilakukan parti itu sebelum ini untuk bertujuan membersihkan parti daripada mereka yang tidak berminat lagi dengan UMNO dan beranggapan parti itu akan menjadi lemah. Katanya seperti yang dilaporkan oleh berita harian. Jalaluddin ditemui selepas beliau merasmikan persidangan UMNO Cawangan Amar, penghulu Dewan Budaya Kampung Amar, penghulu di Jelebu semalam. Selepas PRU15, pucuk pimpinan UMNO telah menyingkirkan beberapa pemimpinnya yang dilihat tidak sehaluan dengan keputusan parti itu untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Antara yang telah dipecat ialah bekas Ketua Pemuda UMNO sendiri, Khairy Jamaluddin, dan bekas Ketua Penerangan UMNO sendiri, Isham Jalil. Manakala bekas Naib Presiden UMNO pula, Hishamuddin Hussein, dan bekas Ketua Penerangan UMNO, Syaril Sufian Hamdan pula digantungkan keahlian mereka. Jalaluddin berkata proses pemutihan itu sebelum ini tidak menggugat parti itu di Negeri Sembilan. Berikutan cawangannya berjaya menjalankan mesyuarat. Cawangan mengikut jadual. Okey, so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa pendapat anda? Patutkah untuk Khairy Jamaluddin masuk semula UMNO? Apa yang dia boleh buat kalau dia masuk semula UMNO? Dan adakah dia inilah adalah penyelamat yang dinantikan selama ini oleh UMNO untuk membawa semula UMNO ke zaman kegemilangan UMNO sebelum ini? Saya fikir dia boleh menjadi the next Prime Minister of Malaysia, dan dia juga boleh menjadi Presiden UMNO yang seterusnya. Kerana beliau masih muda, beliau mempunyai pandangan yang cukup luar biasa, mempunyai kehebatan, karisma dan sebagainya yang cukup lengkap, perfect
package. Apa pendapat Anda? Tinggalkan komen. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum itu soalan saya, Anda boleh tulis di ruangan komen ya. Soalan saya, mana yang lebih bagus, bersatu atau PAS? Mana yang lebih bagus bagi kuat sekarang, bersatu atau PAS? Kalau bertanding, mana yang boleh menang, bersatu atau PAS? Pada pendapat saya rasa PAS lebih kuat kot. Kalau banding dengan bersatu asal tanding saja sekarang kebanyakannya gagal. Kebanyakan gagal. Tapi PAS memang kuat. Kalau bersatu menang pun ramai orang kata mereka menang hanya kerana ada PAS yang tolong, undi dari PAS. Kalau bersatu hanya satu saja, tak ada PAS, belum tentu boleh menang. Okey, jadi terbaru ya, Mursidul Ampas, timbalan Mursidul kah, Mursidul Am kah, saya pun tidak pastilah. Tapi PAS menyatakan bahawa kalau ada PRN pula, ada PRK, pilihan raya kecil di 7 tempat, di mana MP bersatu berpaling tada, PAS bersedia untuk menghantar ke 7 tempat ini wakil calon daripada PAS. Habislah. Mana kata bersatu jadi apa selepas ini? Sudahlah bersatu, tak ada satu negeri pun yang dia takbir. Sudahlah bersatu, seolah-olah sekarang hanya memohon ataupun mengharap bantuan daripada PAS saja. Seolah-olah begitulah. Seolah-olah bersatu hanya betul-betul mengharapkan bantuan daripada PAS saja. Lepas itu, kalaulah ke-7 tempat ini diambil oleh PAS, memang sah berkuranglah kerusi bersatu. Entah tinggal berapa belas lagi, tinggal berapa lagi PAS punya bersatu punya kerusi. Jadi tak lama-lama silap-silap bersatu ni akan hilang, jadi PAS saja. Silap-silap bersatu boleh lenyap begitu sahaja, tinggal PAS. Ataupun silap-silap kalau PAS sudah rasa tak ada bersatu pun sebenarnya sama saja, PAS tetap kuat juga, lebih baik dia jalan sendiri. Nak buat apa lagi, nak berkongsi dengan nak bersama dengan bersatu. Akhirnya Perikatan Nasional boleh lingkup begitu sahaja. Nanti boleh lingkup begitu sahaja. Tidak mustahil ini boleh berlaku ya. Rasanya tidak mustahil ini boleh berlaku. Jadi, adakah bersatu sebenarnya diambang kehancuran? Adakah bersatu sebenarnya diambang, orang kata telur di hujung tanduk? Ini bukan dah di hujung tanduk, ini dah retak sikit nih, tinggal pecah. Ataupun sudah jadi telur yang tidak akan boleh menetas lagi. Sudah jadi telur busuk. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini satu bakal kejutan terbesar untuk bersatu. Bakal kejutan paling besar untuk bersatu sekiranya 7 kerusi diorang ini lagi pun kena ambil oleh PAS. Memang betul-betul kejutan habis lah. Memang kejutan habis. Tak ada harapan lagi untuk bersatu lah kalau begitu. Memang sudah tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekiranya PAS dapat 7 lagi kerusi ini. Sanggupkah PAS untuk melepaskan jawatan itu? Jawatan yang sudah diidam-idamkan oleh PAS, jawatan yang sudah lama diusahakan oleh PAS. Sanggupkah mereka untuk melepaskan begitu sahaja peluang yang ada? Saya rasa bukan mudah untuk PAS melepaskan. Bukan mudah untuk PAS melepaskan peluang tersebut. Tidak mungkinlah. Jadi rasanya
mungkin sudah hampir tidak ada harapan lagi untuk Muhyiddin Yassin mendapat semula tempatnya sebagai Perdana Menteri. Silap-silap bukan sahaja melepas dari Perdana Menteri, silap-silap segala-galanya akan kabur begitu saja. Kesian juga, tapi apa boleh buat, itulah kehidupan berpolitik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.